الحمد لله الذي كتب الغلبة لرسله وعباده المؤمنين وجعل الذلة والصغار على الكافرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعز الإسلام وبنصره وأذل الكفر بقهره وهو خير الناصرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه وما كانوا من المبدلين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المؤمنين فأوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله، فإنها سبيل النصر على كل معتد أثيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Sudah jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal segala larangannya. Semoga kita dapat kejayaan di dunia dan di akhirat nanti insya-Allah. Sedang jemaah-jemaat rahimani rahimakumullah, bagi orang yang mengikuti berita peperangan di antara para mujahidin Palestin dan juga tentera Yahudi laknatullah, pasti ia akan mengenali lelaki yang berpakaian seragam, pakai uniform tentera, bertudung muka ataupun bahasa Arab panggil mulassam, bercakap dengan nada suara yang kuat, jelas dan berani. Beliau adalah Abu Ubaidah, juru cakap rasmi ataupun khosok bagi pasukan Izzuddin Al-Qassam, satu sayap tentera gerakan Hamas, Al-Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Sehingga sekarang ini menjadi viral di dalam dunia sosial. Abu Ubaidah, nama ini dikenali seluruh dunia, baik orang yang menyokong perjuangan Palestin dan juga orang yang menentang dan musuh Allah akan mengenali nama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah senjata yang kuat, yang ampuh, yang digunakan oleh Hamas dalam medan peperangan pada masa ini. Senjata yang paling canggih untuk melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat bahawa perang Israel dan Palestin bukan hanya peperangan di medan perang sahaja dengan senjata, tapi sekarang sedang melakukan peperangan media. Perang media, สงครามสื่อ สงครามข้อมูลข่าวสาร. Jadi kita tahu bahawa dalam dunia ini semua semua media dikontrol oleh Yahudi laknatullah alaih. Baik BBC, CNN ataupun wakalah ambak hak mana-mana, Arab, Melayu, Thailand, semuanya ambil daripada Yahudi belaka. Tapi Hamas ada senjata dia, iaitu Abu Ubaidah, orang yang keluar untuk mengelan, untuk memberi keterangan tentang perjuangan yang sebenar di Palestin. Itu kehebatan. Kehebatan umat Islam di sana. Sudah jemaah yang dirahmati Allah,
Nama Abu Ubaidah ada asal usulnya. Nama Abu Ubaidah diambil daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Abu Ubaidah seorang sahabat Nabi yang Nabi harap sekali. Yang Nabi harap sekali. Sehingga Nabi kata, likulli ummatin aminun, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat ada orang yang paling ada amanah, ada seorang yang paling dipercayai. Setiap bangsa, setiap umat. Nabi kata bagi umat Islam, Nabi kata orang yang paling ada amanah, orang yang paling dipercayai ialah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nabi wi kredit, Nabi wi jaminan. Jak daripada zaman Nabi sampai kiamat. Aminul ummah, orang yang paling Nabi percaya sekali ialah Abu Ubaidah. Ini adalah asal usul Abu Ubaidah. Nama yang kita duk tengok dalam kaca TV. Orang yang berpakaian tentera dan dia kelubung muka dia. Siapakah Abu Ubaidah bin Jarrah? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai Aminul Ummah. Abu Ubaidah nama betulnya ialah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Dia adalah salah satu sahabat dan salah satu sahabat daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang Mekah, keturunan Quraisy, dan dia nasab dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fihr. Maknanya dia adalah darah keturunan Nabi juga. Dia juga di antara orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang yang masuk Islam awal-awal, orang yang dididik di madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangan Nabi Muhammad sendiri. Dia seorang yang pemalu tapi tegar, dan juga orang yang tawaduk, orang yang kuat zuhud. Orang yang kuat zuhud orang panggil samatha. Kuat zahid dia. Semasa umat Islam kena tindah di Mekah, Rasulullah suruh para sahabat hijrah ke Habasyah. Maka di antara 83 orang lelaki yang hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia untuk nak lari daripada panggil ancaman Quraisy, maka salah satu di antara mereka adalah Abu Ubaidah. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang siapakah orang yang patut menjadi khalifah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Siti Aisyah, pertamanya Abu Bakar, yang keduanya Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Makna kata dia ni adalah kandidat dalam pandangan Siti Aisyah sendiri, orang yang sesuai untuk menjadi khalifah selepas pada Sayyidina Umar adalah Abu Ubaidah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada wakil daripada orang Nasrani, orang Kristian daripada Najran. Padri Najran datang berjumpa dengan Rasulullah, minta Rasulullah hatta seorang yang nak menyelesaikan masalah kerana pokok Najran, pokok Kristian, dia balas sama sendiri. Tak ada orang yang nak ukar masalah. Maka datang wakil daripada Kristian daripada Najran berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hatta kepada aku seorang yang amin, orang yang boleh harap sungguh yang untuk menyelesaikan masalah puak kami. Maka Rasulullah memilih Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah seorang yang amin, yang betul benar. Jadi hatta orang Kristian pun dia harap
Nah, kepada orang Islam ni, dia minta kepada Islam orang yang betul, yang panggil tulus ikhlas benar untuk menyelesaikan masalah. Maka Rasulullah pilih Abu Ubaidah. Sedangkan sahabat-sahabat lain dah ada mimpi kata, ya Rasulullah, dah mudah-mudahan Rasulullah akan pilih dia. Dah dia tu pun mengharapkan Rasulullah akan pilih dia, tapi Rasulullah tidak memilih, melainkan memilih Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini kelebihan Abu Ubaidah. Satu peristiwa yang menyayatkan hati dalam peperangan Badar. Jadi peperangan Badar ni peperangan yang pertama dalam Islam, yang dinamakan Yaumal Furqan. Peperangan yang membezakan di antara al-haq dan batil. Jadi dalam peperangan ni Tuhan nak coba orang Islam sendiri perang sama sendiri. Waris-waris, pak saudara dengan anak saudara. Anak saudara duduk dalam Islam, pak saudara duduk dalam musyrikin. Kabilah sama kabilah dalam kabilah tulah dalam conpau dia kan. Tapi turun ke medan perang sama sendiri. Dan ada seorang semasa dalam peperangan itu seorang lelaki daripada pihak Quraisy, daripada pihak musyrikin yang turun ke medan perang. Dia ni tak saya bunuh orang lain, mereka duk cari Abu Ubaidah, seorang lelaki ni. Jadi apa Abu Ubaidah tengok lelaki itu, Abu Ubaidah pisah nak cari jalan nak lari daripada lelaki yang sedang duk cari dia. Nah, dan apa kacau lari lagu mana pun lelaki itu turun lagi. Akhirnya bertemu Abu Ubaidah dan lelaki itu. Akhirnya Abu Ubaidah terpaksa bunuh lelaki itu. Ia tu bukan lain melainkan bapa dia sendiri. Dalam peperangan Badar, Tuhan nak coba iman Abu Ubaidah. Satu orang panggil satu percobaan yang paling kuat sekali, yang paling dahsyat sekali. Tuhan nak test iman Abu Ubaidah. Dia bertemu dengan bapa yang sendiri yang jadi musyrikin, yang nak bunuh dia. Akhirnya walaupun dia kacau-kacau nak lari daripada bapa dia, akhirnya terpaksa dengan dia bunuh ayahnya sendiri. Maka biasalah. Kerana walaupun manapun, walaupun ayah sendiri, walaupun dia orang musyrikin pun, hubungnya perasaan itu masih ada. Tapi ayat Al-Quran turun pada masa itu juga memuji sikap Abu Ubaidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tak ada, Tuhan kata tak ada orang mukmin yang mana-mana pun yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, tak ada satu puak atau satu golongan daripada orang mukmin yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, mereka itu akan saling kasih sayang dengan orang yang menentang Islam. Kalau dia beriman sungguh, dia kasih kepada Allah dan Rasul lebih daripada orang lain lagi, tu orang beriman sungguh. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang yang ada sakut paut dengan dia tu, walaupun daripada ayahnya sendiri, daripada anak dia sendiri, daripada adik-beradik dia sendiri, dan daripada ahli keluarga dia sendiri, dia tetap mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Sebagaimana Abu Ubaidah, walaupun ayah dia hubungan tali darahnya adalah hubungan yang rapat ayahnya sendiri, tapi dalam masa yang ia panggil yang genting itu, dalam medan peperangan, kalaulah ayah dia angkat senjata untuk menghancurkan Islam, Abu Ubaidah memilih Allah dan Rasul lebih daripada ayahnya sendiri. Ini sikap ini orang panggil al-wala wal bara.
Kita tengok umat Islam di hari ini, kerajaan Islam di hari ini, umat Palestin dibunuh beribu, berpuluh-puluh ribu, tapi mereka masih sayang kepada Yahudi laknatullah alaih. Mereka walak, tunduk dan takut kepada Amerika. Itu keadaan umat Islam. Abu Ubaidah memilih Islam daripada ayahnya sendiri, tapi umat Islam di Palestin dibunuh di stadium negeri Arab, buka konsert nak crown daripada Amerika, daripada Yahudi, bagi berjoget. Seronoknya di Palestin umat Islam dibunuh, tapi di sana konsert joget, berjacak, mabuk. Itu keadaan orang Islam di hari ini. Keadaan yang menyedihkan. Ya. Subhanallah. Dan apabila Rasulullah SAW wafat, maka Abu Ubaidah sempat khidmat tolong Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam peperangan Riddah, peperangan yang nak perang orang yang murtad. Kerana lepas Nabi mati ni, masa Abu Bakar ni banyak orang yang dakwa jadi Nabi palsu. Jadi ada orang murtad tak say turut Islam dah. Jadi orang murtad, maka terpaksa Abu Bakar nak hantar metap untuk pergi perang. Orang yang dimurtad, maka dia hantar Abu Ubaidah nah. Ubaidah perangan. Lepas pada tu Abu Bakar tengok hebatnya Abu Ubaidah, lalu dia hantar Abu Ubaidah pergi berlawan dengan tentera Roman pula di Syam. Dengan itu Abu Ubaidah berjaya mengalahkan tentera Roman. Tapi di sana ada peristiwa di semasa Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi semasa Abu Bakar ni pemimpin perang ataupun Kasuan Kalahum ataupun orang yang duk kum tentera ni ialah Khalid bin Walid. Walaupun Ubaidah tu hebat juga kita, tapi Abu Bakar latih Khalid bin Walid sebagai kalau lah ni gak latih menteri Kasuan Kalahum. Punam lau tap. Tapi semasa Sayyidina Umar pecat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini hebat juga dari segi panggil strategi, jurusankan songkram, orang yang pintar mahir dalam peperangan. Tapi dipecat oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan digantikan oleh Abu Ubaidah di tempat Sayyidina Umar. Khalid bin Walid. Karena Sayyidina Umar kata Khalid bin Walid bijak, tapi kadang-kadang Khalid bin Walid ni panggil lamsen. Panggil wak gapo jadi derah sikit. Tak dengar ketua mana. Jadi dia ambil orang ni lah Abu Ubaidah, orang yang rab-khab, panggil sungkum rab-khab. Panggil wak gapo mengikut arahan pemimpin. Lalu tu pada satu ketika Abu Ubaidah pergi berlawan dengan tentera Roman di Syam. Tiba-tibanya tentera Abu Ubaidah dikepung oleh tentera Roman, Kristian, Roman, anak Roman dah. Kristian lah. Dulu Syam ni dah negeri dulu kalau lah ni gak pecah betul-betul tipak negeri. Lebanon, Jordan, Urdun, Syria dan juga Palestin. Pak negeri ni dulu panggil Syam. Syam. Palestin lah ni adalah salah satu dari Syam. Jadi orang yang buka Palestin, buka Syam, Abu Ubaidah ni lah. Dan orang yang jadi kosong Hamas, betul lah nama serupa dengan Abu Ubaidah. Ini panggil kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentera Abu Ubaidah dikepung. Kena kerak, makanan tak ada, lapar. Kerana dihisar, kena kepung. Tentera pun panggil susah sangat. Berbulan-bulan kena kepung. Maka Abu Ubaidah hantar surat kepada Sayyidina Umar, khalifah yang duduk di Madinah. Tentang nak minta pertolongan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tulis dalam surat dia jawab kepada Ubaidah dengan ayat Qurannya, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi Sayyidina Umar tulis surat dia, hei orang yang beriman, kamu sabar, kena sabar dan kamu panggil tegak di medan perang.
Makna kata Sayyidina Umar suruh Abu Ubaidah tu sabarlah. Walaupun kena apa-apa sabarlah. Abu Ubaidah tengok. Abu Ubaidah jawab lagi. Hantar surat kepada Sayyidina Umar lagi. Abu Ubaidah jawab ini. Tulis surat. Hantar dengan ayat Quran juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Abu Ubaidah ayat nak berteran satik Sayyidina Umar. Hei orang khalifah dan sahabat-sahabat yang duduk Madinah, sesungguhnya innamal hayatud dunya la'ibun, kamu duduk bersenang-senang di Madinah tu, sebenarnya kehidupan dunia adalah permainan. Sebenarnya adalah apa yang benar rai sarak. Jangan lupa dunia ni yang kamu duduk sedap-sedap. Dunia adalah sementara, tempat bersenang-senang. Sayyidina Umar baca surat Abu Ubaidah atas member. Sayyidina Umar mengalir air mata. Kerana kita ni duduk senang-senang. Abu Ubaidah duduk kenapa di Syam, tapi kita duduk senang di Madinah. Lalu tu Sayyidina Umar tak boleh duduk kena hatta bala tera. Gitu tolong Abu Ubaidah. Apa panggil? Ini adalah di satu hari Sayyidina Umar, selalu tu masa tu Abu Ubaidah jadi gubernur, jadi puan Syam, deber dia. Kedeber dia. Jadi puan Syam. Sayyidina Umar ambil masa nak pergi ziarah rumah gubernur ni setara mana rumah gubernur. Kalau rumah kita kat rumah puan, rumah panggil Datuk Bana ni kena rumah besar. Permaidari kalau dalam rumah dengan batu marmarnya, kapit daripada Turki, konfai daripada panggil negeri mahal-mahal. Semua alat perabotnya mahal-mahal belaka. Hatta cawe, hatta gelahnya panggil benar-benar panggil mahal belaka. Jamal learning. Rumah radap. Puan radap punam. Rasulullah pergi ziarah rumah Abu Ubaidah. Dia masuk dalam rumah pak. Tak ada apa sekarang. Tak ada perabot. Tak ada furniture, tak ada apa sekarang. Rumah kosong. Rumah gubernur. Rumah orang besar. Yang ditakuti, yang digerungki oleh Musa Allah. Rasulullah pergi ke dapur, dalam dapur tengok ada dapur dalam makanan. Kalau rumah kita dalam tujik tu ada belakang penuh. Abu Ubaidah ada roti dengan air. Roti dengan air sahaja. Lalu Sayyidina Umar tanya, "Ahadza tu'amuka?" Ni kau makan ni? Abu Ubaidah jawab, "Ya, itulah makanan yang aku ada. Dan semua ni adalah dunia belaka. Makan roti, makan gapo, nak makan cabu, nak makan daging pertama, dah setik gapo, dunia belaka. Yang akan berakhir semuanya pergi, kita tak akan duduk sini." Rasulullah Sayyidina Umar menangis lagi, teriak. Sayyidina Umar kata kena, "Kulluna ghayyaratna al-dunya." Semua kita ni dunia telah mengubahkan kita. การใช้ชีวิตในดุนยาในความสุขในโลกดุนยาได้ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไป Illa anta, kecuali kamu ya ibadah. Kamu tak pernah berubah. Saya nak kata, kamu tak berubah. Duduk lagu mana kamu belum jadi gubernur dulu, duduk Mekah dulu, duduk Madinah dulu. Sampai lah ni menjadi gubernur. Sepatu ya. Kita ni berubah. Senang lah ni. 30 tahun, 40 tahun lah dulu dah. Kita ingat. Dah. Makin ni tak sehebat ini. Kita belajar duk pondoknya makan ratik, tak makan ratik, kering sekilo tu berapa puluh hari makan mudah-mudah. Tua kita dulu. Tapi lah ni makan ni ayam goreng, KFC makan mengatah mai. Orang dulu pohon ayam makan panggil suka roga boleh. Tapi lah ni ayam sekor dia mengatah mai warung lah ni. Dah daging. Daging nak makan daging pun susah dulu 40 tahun dulu dah. Kecuali hari raya nak beli daging lagi mahal. Tapi dah ni dia memakai sabu mengatah mai lagi sekilo. Atau ikan mama. Panggil kesenangan dunia yang buatkan kita terlupa kepada Allah SWT. Tapi Abu Ubaidah tidak pernah lupa mereka. Ia lupa Allah SWT.
Sudah Jumaat yang rahmat Allah, di akhir ini kita kembali kepada Abu Ubaidah tahun 2022, yang mana Allah Ta'ala bangkit lagi seorang Abu Ubaidah supaya nak terang kepada manusia bahawa di sana tu pernah timbul dulu orang yang bernama Abu Ubaidah di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, yang mereka itu mempertahankan Islam. Dan Allah Ta'ala bangkit Abu Ubaidah dan Harakah Hamas, setelah mana orang Arab yang duk berjuang melawan Palestin, melawan Israel, jauh daripada PLO Yasser Arafat akak senjata lawan Israel, ialah ni Mahmud Abbas nak lawan Israel. Tuan duk sepengah Israel dah, Yahudi semaya bedak, mabuk, kaya. Tapi aku pejuang, aku gerela nak lawan Israel, tapi tuan duk sepengah Yahudi. Apa boleh Yasser Arafat dan PLO tak berjaya, Tuhan tak tolong. Walaupun Mahmud Abbas boleh jadi naik di Difah, di tepi barat, tapi Masjid Aqsa, orang Yahudi masuk duk, orang panggil mencemari dalam Masjid Aqsa, masuk duk buat ibadat. Bahkan orang Yahudi nak semoleh gerbang, orang panggil senwai, untuk buat upacara agama mereka. Mahmud Abbas jadi naik ke tu, duk dia Hamas ni lah 47 betulah baru ni yang dia kata, Israel, jangan kamu melampaui batas. Sekarang jajah tanah lagi, tak apalah. Mudah hamba orangku, tak apa lagi. Tapi mu jangan masuk dalam Masjid Aqsa dan dengan kasut dan buat ibadat dalam Masjid Aqsa, berjoget di situ dan untuk sembelih binatang kurban untuk hadiah kepada Tuhan mereka. Ini panggil melampaui batas. Sedangkan negara Arab sedang nak bergantangan dengan Israel. Tapi Rasulullah kata umat Israel di akhir zaman ini sepengah air laut. Banyak saja tapi sepengah buih di laut. Tidak ada guna pak. Kerana takut kemati, cinta kepada dunia. Tapi kita kena ingat walaupun bagaimanapun, Tuhan kata minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih faminhum man qada nahbah wa minhum yantazir wa ma badalu tabdila. Walaupun orang Islam ramai, kebanyakannya takut kepada Yahudi, digoda oleh Yahudi, lalai dengan dunia, tapi di sana ada tetap rijal, wirat burut. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih. Ada seorang di kalangan orang mukmin, ada rijal, ada wirat burut sampai hari kiamat. Walaupun orang Islam suanjai kau, apa panggil long lai dengan dunia, tak panggil kasih kepada hidup dunia, tapi Tuhan tetap bangkit rijal. Sekarang tidak ada lain melainkan rijal. Di Palestin ada rijal. Faminhum man qada nahbah. Ada di antara mereka yang mati syahid setiap hari, dapat tiket syurga oleh Allah SWT. Dan wa minhum man yantazir. Dan ada di kalangan mereka yang mereka duk standby, duk nanti nak mati syahid. Wa ma badalu tabdila. Mereka tak pernah plan-plan udumkan mereka. Tak pernah plan-plan pendirian mereka. Itu jaminan Allah SWT. Walaupun sedunia di orang Islam lalai, jauh daripada Allah, tapi di sana di kalangan orang Islam ada rijal. Inilah Abu Ubaidah di masa Rasulullah, di masa sahabat, dan Abu Ubaidah di masa sekarang ini. Saya rasa mereka lah orang yang berjuang untuk menjaga Masjid Aqsa ganti daripada kita. Wakil kita adalah masjid daripada fuak mereka. Sebab itu kita yang lemah ini tidak ada jalan lain melainkan kita adalah doa kita kepada mereka. Dan kita ada, kalau ada sumbangan untuk menolong mereka, berilah sumbangan kepada mereka. Dan yang paling penting juga, kita beri cicangความเป็นจริง kepada orang sayang kita daripada orang yang bukan Islam, ya kawan kita yang bukan Islam yang tak tahu, yang duk tengok berita-berita daripada leng khao ที่เป็นเครื่องมือของยิว kita kena rayak dia sebenarnya lagu ni, Palestin lagu ni. Semoganya perjuangan
di Palestin itu berjaya, dan semoga Masjid Aqsa tidak dijajah oleh Yahudi laknatullah alaihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا باتباع منهجه القويم وصراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكافرين والمنافقين وعلى كلمة إلى يوم الدين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.